Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan pada semua murid kelas 6 efektif. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Hari ini, kelas sejarah tahun 6 diteruskan dengan tema 3 kemakmuran negara kita. Pada hari Jumaat, 27 bulan 8, 2021, objektif pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama mengenal pasti 3 sumbangan sektor pelancongan kepada kemakmuran negara, dan yang kedua, murid dapat menyebut 2 kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara. Kita lihat pula kepada kriteria kejayaan, iaitu murid dapat yang pertama menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 sumbangan sektor pelancongan kepada kemakmuran negara, dan yang kedua menyatakan sekurang-kurangnya 2 kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemakmuran ekonomi. Jadi, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, kita akan bermain satu permainan, iaitu permainan itu atau ini. Permainan ni tiada yang salah dan tiada yang betul. Permainan ni dia bergantung kepada pilihan murid-murid untuk memilih yang mana satu, yang mana suka. Jadi, jom kita mulakan. Kita lihat 2 gambar ini. Gambar di sebelah kiri ialah gambar Pulau Tioman, manakala gambar di sebelah kanan ialah gambar Gunung Kinabalu. Murid-murid suka yang mana satu? Gambar berkaitan dengan laut atau gambar berkaitan dengan darat? Seterusnya, gambar aktiviti berbasikal versus aktiviti menaiki motosikal. Murid-murid suka yang mana satu? Wah, gambar makanan. Sedapnya. Antara 2 makanan ini, yang manakah makanan yang paling disukai? Sebentar tadi, kita telah lihat beberapa gambar. Gambar tempat, gambar aktiviti sukan dan juga gambar berkaitan dengan makanan. Sebenarnya, gambar-gambar yang ditunjukkan tadi tu ada kaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan Malaysia Indah Tarikan Pelancong. Pada hari ini, kita akan memfokuskan sektor pelancongan di Malaysia. Sektor pelancongan merupakan salah satu sumber yang menyumbang kepada ekonomi negara, selain daripada sektor pertanian, sektor perkilangan, sektor pembinaan dan sebagainya. Jadi, kita akan lihat apakah keistimewaan dan faktor yang menarik kedatangan pelancong ke negara kita. Kita lihat faktor yang pertama, iaitu keindahan seni bina tradisional. Seni bina tradisional yang unik telah menjadi tarikan pelancong ke negara kita. Misalnya, binaan tinggalan penjajah yang masih kekal sehingga hari ini. Contohnya, Fort Margharita di Kuching, Sarawak yang telah dibina oleh Charles Brooke. Contoh yang lain ialah Kota Formosa di Melaka. Kita lihat pula seni bina tradisional yang bercirikan Melayu dan Islam, misalnya Istana Kenangan, Kuala Kangsar Perak, Rumah Tradisional Melaka dan bangunan Sultan Abdul Samad. Negara kita juga menjadi destinasi pilihan pelancong kerana makanan tempatan yang enak dan keunikan budaya masyarakat Malaysia yang pelbagai.
Kita lihat contoh makanan tempatan iaitu sate, ketupat, nasi kerabu, laksa, nasi lemak dan sebagainya. Kita lihat keunikan budaya masyarakat Malaysia dari segi tarian tradisional. Contohnya masyarakat Melayu, tarian zapin, masyarakat Cina, tarian kipas, kemudian tarian Sumazau oleh etnik Kadazan Dusun dan akhir sekali tarian Sewang oleh masyarakat orang asli. Tambahan pula, keharmonian dan sikap ramah mesra rakyat Malaysia antara faktor yang menarik kedatangan pelancong ke negara kita. Keindahan alam sekitar di negara kita turut menjadi tarikan pelancong. Banyak tempat menarik dan bersejarah dapat dilawati. Contohnya, Tanah Tinggi Cameron di Pahang, Pantai Cenang di Kedah dan Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak yang merupakan gua batu kapur dan telah diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO. Kemudian, kita lihat faktor yang lain iaitu cuaca dan iklim. Negara kita juga menjadi tarikan pelancong kerana cuaca yang beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. Mereka juga ingin menikmati pelbagai jenis buah bermusim seperti durian, manggis dan rambutan. Konsep pelancongan ini dikenali sebagai agropelancongan. Agropelancongan tu apa? Agropelancongan ialah aktiviti pelancongan yang berasaskan pertanian, perikanan dan juga peternakan. Bagi pelancong yang ingin merasai cara hidup sebenar rakyat Malaysia, mereka boleh memilih penginapan berkonsepkan inap desa iaitu homestay. Kejayaan Malaysia dalam menganjurkan sukan bertaraf dunia telah mengundang kehadiran besar pelancong ke Malaysia. Contohnya, perlumbaan Formula One di Sepang, di Tower di Langkawi dan juga pameran 5 atau Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition yang mempamerkan sistem pertahanan darat, laut dan juga udara. Melalui penganjuran sukan ini, banyak negara luar yang telah mengambil bahagian. Penganjuran sukan dan pameran antarabangsa ini juga telah membawa pendapatan yang lumayan kepada ekonomi negara dan mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Justru, kehadiran pelancong ke negara kita telah membantu mengembangkan ekonomi negara. Maka, pelbagai kempen telah diadakan bagi menarik minat pelancong ke negara kita seperti kempen Tahun Melawat Malaysia. Kempen Tahun Melawat Malaysia telah bermula pada sejak tahun 1990. Melalui kempen ini, tempat-tempat menarik di Malaysia dan juga barangan yang dihasilkan di Malaysia dapat dipromosikan sekaligus dapat menarik minat kedatangan pelancong ke negara kita. Dengan ini, permintaan terhadap tempat kediaman, pengangkutan dan cenderamata dapat menambahkan pendapatan negara. Kita lihat pula apakah semangat sektor pelancongan kepada kemakmuran negara, iaitu dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, menjaga pendapatan ekonomi negara, mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dan ekonomi negara akan berkembang pesat. Kita lihat pula apakah kepentingan menghargai alam sekitar.
Sebelum kita mengetahui apakah kepentingan menghargai alam sekitar, Antara aktiviti pembangunan yang telah dilakukan di Malaysia ialah aktiviti pelancongan. Setiap jenis pelancongan di Malaysia memiliki keupayaan dan tarikan tersendiri untuk dinikmati oleh pengunjung. Namun, sikap kealpaan masyarakat yang terlalu mengejar pembangunan untuk kemajuan sektor ini telah mempengaruhi persekitaran fizikal. Kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar yang pertama ialah kemusnahan kawasan hutan. Aktiviti pelancongan seperti pembukaan tasik buatan iaitu pembinaan tasik kenyir di Terengganu telah menyebabkan berlakunya kemusnahan kawasan hutan dengan pembinaan empangan untuk membekalkan tenaga elektrik. Kesannya, sebahagian kawasan hutan ditenggelami air. Kesan pembinaan kawasan pelancongan juga menjadikan tumbuhan seperti pokok-pokok kayu balak yang telah hidup bertahun lamanya ditebang. Peningkatan suhu. Aktiviti penyahutanan untuk pembinaan tapak rekreasi seperti di Cameron Highland turut memberi kesan kepada persekitaran. Pemusnahan hutan secara besar-besaran telah menyebabkan proses transpirasi di sesuatu kawasan itu berkurangan. Keadaan ini akan mempengaruhi kelembapan udara di sekitarnya. Udara akan menjadi kering dan secara langsung akan mengganggu proses pemeluapan dan hujan. Pencemaran air. Aktiviti pelancongan yang berhampiran dengan kawasan air seperti pantai dan pulau juga akan memberi impak terhadap kualiti air. Pelepasan sisa kumbahan daripada hotel, resort dan chalet ke laut akan menyebabkan air laut tercemar. Keadaan ini sekaligus akan menyebabkan kemerosotan kualiti air laut. Kandungan bakteria seperti E. coli dikesan berpunca daripada sisa kumbahan. Masalah hakisan dan tanah runtuh. Hakisan dan tanah runtuh berlaku akibat daripada aktiviti seperti peneresan dan perataan cerun bukit untuk membina kawasan peranginan dan kemudahan infrastruktur. Perkara ini berlaku disebabkan oleh struktur tanah yang tidak kuat kerana kurang cengkaman daripada akar-akar pokok yang berfungsi untuk mengekalkan struktur tanah akibat daripada penebangan pokok. Pencemaran udara. Pencemaran udara juga berlaku akibat daripada perkembangan sektor perkhidmatan pengangkutan di kawasan pelancongan seperti di Port Dickson. Gas-gas seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida akan dibebaskan oleh kenderaan seperti bas dan taksi. Kesimpulannya, pembangunan pelancongan di Malaysia perlu diteruskan tetapi impak terhadap alam sekitarnya perlu diawasi dan dipantau pada setiap masa. Sekian, terima kasih. Perlu diawasi dan dipantau pada setiap masa. Sekian, terima kasih. Sebentar tadi kita telah lihat video tentang kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar. Maka, alam sekitar amat penting dan haruslah dipelihara. Jadi, apakah kepentingan alam sekitar? Iaitu yang pertama, mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Yang kedua, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan negara. Dan akhir sekali, supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup generasi akan datang. Untuk aktiviti yang seterusnya, cikgu ada sediakan aktiviti kuis menggunakan quiz wizard. Murid-murid boleh menekan pautan yang telah diberikan untuk menjawab kuis ini. Kemudian bagi latihan tutorial, cikgu mahu murid-murid pilih satu destinasi pelancongan dalam negara yang pernah anda lawati ataupun anda pernah lihat dalam video. Kemudian tuliskan pengalaman bercuti di tempat tersebut. Tulis ringkas-ringkas je. Ringkas tak perlu karangan panjang. Buat dalam bentuk poin pun boleh. Dan latihan ini boleh dibuat dalam buku tulis. Kita sudah berada di rumusan, iaitu apakah yang telah kita pelajari hari ini. Iaitu kita telah belajar berkaitan dengan sektor pelancongan di negara kita. Kita telah belajar mengenai faktor-faktor tarikan pelancong ke negara kita seperti keindahan alam sekitar, seni bina tradisional, makanan, budaya dan sebagainya. Kemudian kita lihat apakah
kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar dan apakah kepentingan alam sekitar terhadap negara. Setakat itu saja cikgu rasa pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid kerana telah menghadiri kelas pada hari ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.